Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا بقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, pegawai-pegawai pemerintah, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dah sampai kepada malam yang ke-13. Hari ini 12 malamnya. Besok 13 bulan Ramadan. Bermakna kita sudah sampai pada fasa yang kedua. Di dalam bulan Ramadan ada 3 fasa, 3 peringkat. Fasa atau peringkat kena mawar. Fasa yang pertama, 10 hari yang pertama, Allah datangkan rahmat. Fasa yang kedua, sekarang ni yang kita sedang lalui 10 hari yang kedua ni, Allah datangkan maghfirah. Dan fasa yang ketiga lepas ini besok, malam 21 bulan, 32 sampai 30 bulan, Allah datangkan pembebasan daripada api neraka. Itqum minan nar. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Awal-awal bulan Ramadan Allah datangkan rahmat. Di pertengahannya Allah datangkan keampunan. Dan di penghujungnya Allah datangkan pembebasan daripada api neraka. 3 Allah bagi di bulan Ramadan. Yang itu dalam hadisnya dia. Bukan yang itu wajib fasilat Ramadan, banyak penuh. Berkata-kata fasilatnya. Cuma yang nak disebut dengan ini 3 ni. Yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah. Maghfirah itu arti keampunan. Yang ketiga pembebasan daripada api neraka. Yang mana tak nak cakap apa? Which one you don't want? Yang mana tak nak cakap apa? Semua nak. Rahmat nak ada? Okay. Rahmat nak ke tak? Buat apa? Dah. Jadi kalau nak semua nak buat apa? Nah, nak ada. Tapi tu tahu benda ni.
Ada bagi ruang ke petobang, semua hendak ke petobang ya. Tapi dapat kata ujian nak awaknya. Itu rahmat. Rahmat ini adalah syarat utama Allah nak masukkan kita ke dalam surga. Bila Allah bagi rahmat, barulah dapat surga. Tak ada rahmat dengan mimpi nak surga. Dengan pengen jalan nyanyi saja, aku kalau mati surga mana lah ke? Ini surga Firdaus ke? Dan nanti Naim ke? Dan nanti Mahwa ke? Dengan mimpi. Dengan syok sendiri. Tak usah dengan syok sendiri. Kita hanya boleh dapat rahmat kalau kita hanya boleh masuk surga kalau Allah bagi rahmat. We can only go to paradise if Allah gives us rahmat. Atau paham tidak? Nah, without rahmat, don't dream of entering paradise. Tak ada rahmat, jangan mimpi nak dapat masuk surga. Ya. Ada seorang ahli ibadah. Nak cerita sikit tentang rahmat. Ada seorang ahli ibadah duduk dalam sebuah pulau. Dia seorang di dalam pulau, tak ada orang lain. Dan kerjanya tak ada buat kerja lain. Beribadah aja. Macam-macam ada zikir lah, tasbih lah, tahlil lah, tahmid lah, apa ada itu ibadah je buatnya. Dalam tangan dia tu lah. Kalau zaman kita ni semayang ni, dia semayang. Tak tahu lah kita lah, semayang dia dalam tangan dia. Tapi dia beribadah je buat dia. Dosa tak ada nak buat. Mana ada dosa? Dia seorang di dalam pulau tu. Apa dosa nak buat? Nak ambil nombor ekor, mesti ada kedai ekor. Ini tak ada, dia seorang di pulau tu. Nak minum akak, mesti ada kedai akak. Ini tak ada. Nak mumpat, mesti ada benda yang diumpat. Ini yang ada pepenyok, tak ada mumpat pepenyok. Jadi tak ada dosa. Hanya beribadah saja. Tahu tuan-tuan dan perempuan berapa lama dia duduk dalam sebuah pulau tu? How long? Did he live in the island? Berapa lama? 300 tahun. Berapa lama tuan-tuan dan perempuan? 300 tahun. Kerjanya beribadah kepada Allah SWT. Kumpul pahala dia. Dah cukup 300 tahun dia pun mati. Bila dia mati, ditimbang lah ibadahnya berbanding dengan dosanya. Esok kita esok akan ditimbang tu. Faham ke tuan-tuan dan puan? Kita ni akan ditimbang tu. Banyak dosa ke banyak pahala? Kalau banyak pahala, dapatlah keredaan Allah. Kalau banyak dosa, nak akal lagi, rendah kan? Kalau nak kamu, mana orang nak akal? Ada orang lantak dia tadi aku sampai masuk neraka dengan yang main-main gurau senda dalam neraka. Ini 300 tahun. Dia timbang amalan dia. Berat pahala ke berat dosa? Agak-agak lah tuan-tuan, mana berat? Pahala ke dosa? Pahala lah 300 tahun. Tak ada kerja lain daripada saja. Oleh kerana dia dapat pahala banyak, Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, pimpin hamba aku ini, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat aku. Dengan rahmat aku masukkan dalam surga. Ketika itu sombong pula dia, ego pula dia. Action pula dia. Apa kata dia? Ya Allah, aku tak siap masuk surga dengan rahmat kamu. Tak aku siap masuk, tak siap. Dia macam jangan perak kan ni. Ini orang mengajar anda. Tak aku siap masuk surga dengan rahmat kamu. Aku nak masuk surga dengan pahala ibadah aku selama 300 tahun. I think I am qualified to go into your paradise with all the worship I've done for you for 300 years. Faham ini dah. Jangan bertengah dengan apa dia. Aku dah beribadah kepada kamu selama 300 tahun. Aku rasa layak masuk surga kamu. Tak perlu ke ibadah, tak perlu ke rahmat kamu. Allah tak hati kamu je kan? Tuan-tuan dan perempuan, Allah tak hati kamu je kan? Apa bahasa apa semua Allah punya? Allah balas balik. Okay, let's see whether you are qualified to go into paradise or not. Allah tak balik balik kamu je. Saya yang kamu, itu bukan Allah ya. Ini cerita saya nak tidak bercerita.
Kita tengok cek ibadah kamu, layak ke dalam surga? Dengan kamu beribadah selama 300 tahun. Boleh ke tak boleh ibadah kamu selama 300 tahun membayar nikmat yang aku bagi pada kamu selama 300 tahun juga. Agak-agak tuan-tuan boleh bayar tak? 300 tahun yang nikmat. Itu nikmat Tuhan tu kalau kita nak bilang, nak hitung, tak terhitung oleh kita. Allah dah kabul Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, saya tiada terkira oleh kamu. You cannot calculate. 1, 2, 3 sampai apa ribu tak? Kata-kata ribu ataupun juta-juta. Tak kira lagi dia. Banyak nikmat. Nikmat dalam diri, nikmat dua diri, nikmat dalam alam ni. Banyak mana alam ni? Mana nikmat ni? Kita cek. Ditimbang. Ibadah dia selama 300 tahun letak dalam satu daun daging tu. Jadi 2 daging, 2 daun daging. Ada 2 daunnya. Satu ini untuk pahala, lagi satu lagi untuk dosa. Ini tak ada dosa. Jadi yang ini pahala, sebelah ini nikmat Allah Taala. Tengok mana pahala. Nikmat Allah ke ataupun pahala yang kamu dapat selama 300 tahun punya ibadah. Dia ambil pahala 300 tahun letak dalam satu daun tu. Itulah ini ditimbang nikmat Allah, bukan semua nikmat. Sebelah mata aja. Ya, sebelah mata dia. Tahu, saya mata saya ambil sebelah, timbang. Itu tengok mana berat. Timbang mana berat tuan-tuan dan puan. Berat lagi sebelah mata. Bermakna ibadah dia selama 300 tahun tak layak membayar walaupun sebelah mata yang Allah bagi kepada dia. Faham kita ni? His worship for 300 years do not qualify him. Cannot even pay for one eye. Kalau 2 mata lagi lah. Sebelah mata tak boleh bayar. Tengok kata Allah, you see? Your worship for 300 years do not qualify you to go into paradise. Therefore, if you cannot go to paradise, where do you go to? Hell. Benar. Because you cannot go into paradise, therefore you go to hell. Malaikat kata Allah, perintah malaikat, heret orang ni, masukkan dia ke dalam neraka kerana dia tak suka, tak mahu masuk syurga dengan rahmat aku. Dia tak nak rahmat aku. Malaikat bukan erti nak ada neraka dengan Allah Ta'ala. Malaikat ni satu makhluk yang Allah jadikan sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Malaikat pun tak kaya. Heret, bukan tarik itu, heret itu. Masuk dalam syurga. Tengah heret itu dia menjerit, ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, jangan kalian masuk aku dalam neraka ya Allah, aku tak lalu namun neraka kamu, masukkanlah aku dalam syurga kamu dengan rahmat Allah, dengan rahmatmu, masukkanlah aku dalam syurga dengan rahmatmu. Allah tu sifatnya apa tuan-tuan dan puan? Pengampun lagi mengasihi. Lalu Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan dapatlah dia masuk syurga. Tapi masuk syurga dengan apa? Masuk syurga dengan apa tuan? Rahmat Allah Ta'ala. Ini boleh kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Apa kata ayat itu? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan berhijrah dan berjuang jalannya, mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Tidak, rahmat Allah kena buat 3 perkara. Yang pertama kena beriman, yang kedua kena berhijrah, yang ketiga kena berjuang dengan Allah, dapat rahmat Allah Ta'ala. Itu pun satu. Itu awal yang apa ni 10 hari yang terawat. Sekarang ni rahmat Allah Ta'ala masih ada lagi, tapi tambah lagi. Ditambah dengan maghfirah. Apa maghfirah?
Ya Allah, dia tak boleh nama apa maghfirah, apa tu maghfirah? Keampunan. Allah nak ampunkan dosa kita. Hendak kita hendak dosa itu diampun tuan-tuan dan puan-puan. Siapa nak kenal? Yang undang-undang masalah tu. Yang tak ada kata aku sampai yang aku juga dia berdosa yang berdosa akhir. Hendak kenal? Kita hendak diampunkan dosa kita ni. Atau ada orang tak dosa yang saya nak undang ada kelompok orang. Mana tak dosa katalah. Saya nak gambar ni TikTok lah, nak gambar masuk dalam TikTok. Orang ini tidak berdosa. Namanya Sulaiman, ada? Ada orang Sulaiman. Orang ini tidak berdosa. Namanya Aziz, ada? Tak ada Aziz, tak ada Sulaiman, ada. Tapi nama mana? Nah, orang ini tidak berdosa. Namanya Rozi, Rozi tak ada malam. Junaidi. Kenapa? Junaidi. Jalan ni. Semua manusia berdosa. Ya tidak. Apa kata Nabi? Ma min adamiyyin illa walahu dzunub. Dan tidak kepada anak Adam melainkan bagi mereka adalah dosa-dosa. Semua anak Adam dosa mereka. Cuma Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi bukan dia terbuat salah. Dia berbuat salah, tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Mereka itu sifatnya maksum. Maksum itu terpelihara dari dosa. Maksum, bukan maksum. Maksum ada juga tanah udah tadi lah meninggal dunia. Namanya maksum. Ini maksum. Min ainsa wa mim maksum. Terpelihara dari dosa. Asal nama manusia berdosa belakang. Dan bulan yang kedua ni. Sekarang yang sedang kita lalui ini, Allah bagi pengampunan. Allah bagi pengampunan dari dosa. Kita banyak dosa kita ni. Dah banyak cakap ni Kita banyak dosa ke? Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa tahu, dosa tak tahu. Apa? Yo, lebih hilang. Sekali lagi. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa tahu, dosa tak tahu, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Berapa? 10. Bukan 10 dosa, 10 jenis dosa. Kalau satu jenis ada juta, berapa? Kalau satu jenis ada juta, berapa dosa? 10 juta dosa. Hati kita dosa belakang. Dan time ini, time pengampunan. Apa kena minta lah. Itu yang Imam kata tadi. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang Imam kata tadi? Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, sesungguhnya kamu itu pengampun yang maha mulia. Kamu seronok mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Kau dah seronok nak buat? Kau dah seronok nak buat? Ampunkanlah dosa kami. Please forgive us ya Allah. Minta juga. Hari ini time Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Minta lah. Karena kita ni diperintahkan sebagai kita selalu minta ampun dengan Allah. Selalu bertaubat. Nak taubat tak? Allah dah suruh dalam Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat nasuha namanya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Justru kita taubat. Minta ampun dengan Allah. Terutama saya ni terlalu banyak dosa. Udah tua lagi banyak, lagi lama hidup lagi banyak dosa. Mana tak dosa? Makin tidur dah dosa dah. Bila jumpa kawan-kawan dah dosa. Macam-macam dosa. Dosa mata ada, dosa telinga ada, dosa lidah ada, dosa tangan ada, dosa kaki ada, dosa perut ada, dosa maluan ada. Banyak benar dosa kita ni. Jadi nak ke tak nak diampun dosa. Yang ketiga, last kali, nak sampai kepada
penghujung Ramadan. Ya, hari 21 Ramadan sampai 30 Ramadan. Allah bagi kelepasan daripada api neraka. Allah lepaskan daripada api neraka. Siapa nak neraka angkat tangan. Ada orang tu gantok dia tadi aku sampai masuk neraka. Jangan main gurauan neraka tu ya. Jangan neraka tu boleh gurau-gurau tempat gurau sendiri. Boleh sembang-sembang atau lawak dalam neraka. Jangan sekali-kali kita bercita-cita nak masuk neraka ya. Jangan sekali-kali. Udah masuk neraka suruh baru jerit pekik tau. Apa kata Allah? Rabbana absarna dalam neraka tau. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun kata Allah ya. Wahai Tuhan kami udah lihat, kami dah tengok neraka ni. Dahsyatnya. Api yang gunung-gunung. Kena besi-besi jaya. Kena kayu-kayu hangat. Untung. Kena badan manusia habis dari debu badan manusia tu. Kami dah lihat dahsyatnya neraka tu. Neraka ada berapa tuan-tuan dan puan? 7. Yang pertama namanya Jahannam. Sebut betul-betul? Jahannam. Dengan Jahannam, betul-betul? Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang tiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Hutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lahor. Tadi Cik Imam dah baca Hutamah dah ada. Kalla la yumbazanna fil Hutamah. Ada Cik Imam baca ayat tu? Kena neraka tu. Tujuh neraka. Mana tak? Yang mana dah tuan-tuan dan puan-puan? Tiga satu. Mana yang dah nak jadi ini dijanjikan kelepasan dari api neraka. Kami nak neraka kan? Dengar kenyataan selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham ke kenyataan ni? One more time. Selemah-lemah api neraka adalah sama 70 kali ganda lebih kuat dari sekuat-kuat api dunia. Api dunia ni apa yang paling kuat? Api dunia ni apa yang paling kuat? Laser. Laser tu kena besi-besi jaya, kena kayu-kayu untung, kena badan manusia habis dari debu tu laser. Tapi itu sekuat-kuat api dunia. Malahan kita tengok selemah-lemah api neraka yang paling bawah, yang paling tak kuat adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa lalu nanggung api neraka angkat tangan? Who can stand the wrath of the fire in hell? Entah apa-apa dia dah. Wrath tahu kedahsyatan. W-R-A-T-H, wrath. Kita komputer tu. Who can stand the wrath of the fire in hell? Siapa boleh tahan kekuatan kedahsyatan api neraka? Jadi 10 hari terakhir ini Allah janji nak lepaskan kita daripada api neraka. Bila tak ada masuk neraka, kemana perginya? Mana perginya? Surga lah. Di dua tempat aja. Kalau tak neraka, surga. Dia nak surga ke nak neraka? Semua orang nak surga ya. Okey, ini dia fadilat bulan Ramadan. Malam ni yang 3 saja. Yang sebenarnya bukan 3. Buah hati-hati fadilat bulan Ramadan ni. Jadi syukurlah kita kerana kita dapat bersama dengan bulan Ramadan. Bersama dengan bulan yang mulia ni. Benar tau. Kalau orang dapat, ada orang tak dapat. Orang dah meninggal tak dapat. Isteri saya tak dapat tau. Lagi apa? Ada lagi yang bawa ini? Tak dapat juga. Mana yang meninggal tak dapat. Kita dapat, alhamdulillah. Sonok kita dengan kedatangan Ramadan. You must always be looking forward to the coming of Ramadan. Faham? Faham je kamu tengok? Mesti kamu ni menanti-nanti dengan kedatangan Ramadan.
Macam orang menanti kedatangan tunangnya. Macam itulah ibaratnya. Kalau nak jumpa dengan tunang tu, sono tak? Dia macam orang tunang kan? Nak jumpa dengan tunang, sono ke tak? Sono ke tak? Janji dengan tunang tu nak jumpa pukul 10 pagi. Pukul berapa yang boleh nunggunya? Pukul berapa? Pukul 9 nampak tu. Pukul 8, pukul 7 boleh nunggu dah. Boleh mati ya. Tu tengok. Tengok tu hati dia baju merah. Dan dia pakai baju merah. Dia tengok. Apa bukan dia. Keleng apa ni? Macam itulah patutnya. Tapi bukan janji dengan isteri, bukan janji dengan suami. Kalau janji dengan isteri, janji pukul 11. Pukul apa nunggunya? Pukul apa nunggunya? Pukul 2 pergi. Inilah sepatutnya. Mesti sentiasa bercita-cita seronok dengan kedatangan Ramadan. Jangan monyok aja kedatangan Ramadan. Ada puasa lagi, aku bangun lagi puasa lagi. Dengar begitu ya? Faham ke cakap ini? Seronok ada kedatangan Ramadan? Seronok ya. Alhamdulillah. Saya cukup sekarang tu sudah setengah ni. Patutnya kalau kira ni 10 minit dah. Ini dah berapa jam? Dekat sejam dah. Jadi cukup sekalian itu ya. Udah ke belum? Kering, udah ke belum? Besar buah dah. Sekian dulu. Aku qauli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir